Ni lelaki lah, geng-geng lelaki selalu. Kadang-kadang macam bini macam, kesian abang kerja sampai berdengkur. Dia tak tahu sebenarnya suami dia tu ada simptom ke arah penyakit yang tidak elok. Tidur mati sebenarnya sinonim dengan sleep apnea. Apa iaitu sleep apnea? Sleep tidur, apnea datang daripada perkataan Greek. A tu tiada, nia tu adalah breathing. So tidur tanpa nafas. So berdengkur tu adalah simptom orang yang ada sleep apnea. Saya pernah buat survey kat saya punya IG story lah. Kata suami siapa yang berdengkur kan. Ramai lah but. Sebab saya pun berdengkur. Bini saya kan selalu cakap abang berdengkur kan. So it's a common thing yang berlaku dekat dunia dan even di Malaysia, especially among lelaki. Tapi tahukah anda, dengkur, sleep apnea ni dia sebenarnya membawa banyak masalah-masalah lain dalam tubuh badan kita. Tadi saya cakap sleep apnea tu adalah tidur tidak bernafas. Logiknya kalau kita tak bernafas, apa yang kita akan berlaku? Kita tak boleh bernafas kan. So oksigen penting untuk pembesaran kita, untuk otak kita, untuk tubuh badan kita. So dia punya saya ceritalah waktu kita tidur kan, bila kita masuk tidur kan banyak level kan. Apa tu different topic lah. Tidur kan banyak level. So bila kita tidur sampai satu tahap kita punya pernafasan tersekat. Jadi otak kita akan hantar signal, oh kau kena bangun untuk bernafas. So sebab tu orang akan waktu tidur, ada orang yang waktu tidur dia kerap kali bangun sebab dia ada sleep apnea. Tapi kenapa pula berdengkur kan? Berdengkur ni disebabkan saluran nafas dia sempit tu. Jadi dia ada orang kata dia ada bahagian anatomi dalam mulut tu yang menyebabkan angin lalu dia bunyi. So sleep apnea kalau korang tak jaga, korang tak detect dan korang tak rawat, kesan yang paling obvious adalah dia menyebabkan kita rasa drowsy, mengantuk, lemah. Perasan tak? Kadang-kadang kita rasa, ya Allah, aku dah tidur punya lah lama, tapi the next day aku still rasa lemah. Ni lelaki lah, geng-geng lelaki selalu. Kadang-kadang macam bini macam, kesian abang kerja sampai berdengkur. Dia tak tahu sebenarnya suami dia tu ada simptom ke arah penyakit yang tidak elok. So benda ni bahaya. Sebab bila you bayangkan you bawa kereta kan, especially bila bekerja tu tak usah cakap lah tidur waktu kerja kan. Ni kita bercakap daripada segi kita bawa kereta, kita tertidur sebab sleep apnea. So benda ni sangat berisiko guys, especially kita bawa family kita travel jauh. Benda ni kalau kita dapat tackle sleep apnea, masalah micro sleep ni kita boleh rawat. Yang kedua, tahu tak, sleep apnea ni boleh menyebabkan kita ada cardiac failure. Jantung kita ada gagal. Sebab apa? Bila kita tidur, terganggu seringkali. Kira macam, bila kita stop bernafas tu, kita punya degupan jantung tu stop juga tau, sekejap. Which is tak bagus tau. So, bila benda ni berulang banyak kali, dia akan mengganggu, orang kata, tekanan darah kita di dalam jantung dan merosakkan jantung kita, boleh menyebabkan cardiac failure. Benda ni tak berlaku hari ni, bulan ni aku sleep apnea, minggu depan aku sakit jantung. Tak, it's long term. Mungkin umur 40, 50 kita dah start nampak trend jantung kita tu dah buat masalah. Ketiga, dia boleh menyebabkan sleep apnea ni, dia boleh menyebabkan seseorang tu mengalami stroke. Jantung kita tu ada kesan di mana dia ada arrhythmias. Maksudnya degupan jantung tu tak sekata, dia macam kalau kita belajar, degupan jantung ni dia dah cantik dia punya pergerakan dia tu. So bila tak sekata, ada chances of darah untuk clot dalam jantung kita dan dia akan bawa ke bahagian lain. Stroke ni berlaku bila darah yang tersumbat tu menyumbatkan kepala otak kita. Bahayanya, kita punya sleep apnea ni boleh menyebabkan seseorang tu kena stroke. Dan seterusnya, sleep apnea juga boleh menyebabkan diabetik sebab dia memang, orang kata, dia boleh mengganggu metabolisme badan kita. Pencernaan, penghadaman. Jadi dia ganggu sistem badan, dia akan imbatlah hypertension, diabetik, jantung. Semua faktor ni dia akan berbalik dekat situ juga. Okey, yang last kali ni yang paling penting. Kunci kebahagiaan perkahwinan adalah pada isteri. Kalau kita ada sleep apnea, dia mengganggu isteri kita. Waktu kita tidur, kalau kita buat survey, rasanya benda yang paling mengannoyedkan seorang isteri terhadap suami adalah tidur berdengkur. Jangan terkejut kalau pergi dekat mahkamah syariah, alasan untuk cerai adalah sebab suami tidur berdengkur. Ada. So ini adalah contoh ciri-ciri kesan sleep apnea. So sesiapa yang kat luar sana ada masalah berdengkur, ada masalah sleep apnea, tolong berjumpa dengan doktor yang sepatutnya untuk menerima rawatan. Okey, saya nak cerita. Faktor dia bukan lelaki sajalah yang menyebabkan sleep apnea. Dia boleh jadi disebabkan obese. Obese pun boleh menyebabkan sleep apnea. Inactivity yang leads to obese yang menyebabkan berlaku sleep apnea. Position of kita tidur juga menyebabkan sleep apnea. So lelaki ni, saya pada pendapat saya lah,
ya dia memang bekerja keras, tapi saya rasa more on their own lifestyle. Sebab rasanya lelaki ni lelaki zaman sekarang lah kot, banyak yang inaktif. Saya rasa lelaki-lelaki yang aktif di luar sana, isteri dia tak komplain kot. Kalau dia komplain pun mungkin abang ni tak duduk rumah je asyik bersukan je, tu je dia komplain. Lelaki yang kuat berdengkur ni sebab dia banyak duduk rumah. Macam saya banyak duduk rumah, berdengkur. So ada pro and cons. Semua point saya adalah sleep apnea ni banyak simptom dia. Simptom-simptom dia yang menyumbang kepada masalah sleep apnea. Perempuan pun ada, perempuan pun ada juga, tapi tak common. Selalunya perempuan yang obese memang ada sleep apnea.